Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Wow, PAS dan Perikatan Nasional ada pergolakan. Ada pergolakan ke? Takkan berpecah, takkanlah ada masalah kan? Belum jadi kerajaan sudah ada masalah, apalagi kalau jadi kerajaan. Tapi biasalah, semua parti ada masalah masing-masing. Ada masalah dalaman, ada masalah luaran. Apa yang terjadi? Daripada freemalaysiatoday.com 27 Oktober, dedah PAS bergolak demi perbetul Perikatan Nasional Perlis, kata pemimpin negeri. Ia susulan dakwaan daripada Timbalan Pengerusi PN Perlis sendiri, iaitu Abu Bakar Hamzah, yang berkata bahawa ada berlaku pergolakan dalaman PAS negeri sehingga menimbulkan ketidakselesaan di dalam rakan komponen. Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional PN untuk Negeri Perlis, iaitu Abu Bakar Hamzah, berkata niatnya mendedahkan pergolakan dalaman PAS itu sebenarnya untuk demi memperbetulkan pentadbiran gabungan itu pada masa yang kelak. Itu betul sekali. Ketua Bersatu itu berkata, jika dua parti dapat bekerjasama dengan baik tanpa timbul sebarang isu, sudah pasti mereka akan dapat mentadbir. Mereka akan dapat mentadbir negeri Perlis selama bermusim-musim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sudah pasti dapat mentadbir bermusim-musim kalau ada kerjasama tanpa sebarang isu. Jadi katanya, kenapa saya ambil tahu hal PAS? Sebab PAS ini rakan kita, katanya. Bersatu ibarat adik. Sebab PAS parti yang lama, kita parti baru, katanya dalam kepada FMT. Sebelum ini Abu Bakar Hamzah mendakwa berlakunya pergolakan dalaman PAS Perlis, membabitkan isu kefahaman agama, susun atur gerak kerja dan pentadbiran Perlis, sehingga menimbulkan ketidakselesaan dalam kalangan rakan komponen Perikatan Nasional. Rakan komponen Perikatan Nasional ada apa di Perlis? Bersatu dengan PAS saja. Jadi kalau begitu maksudnya bersatu dan PAS susahlah, macam ada sesuatu yang pelik sedang berlaku. Kenyataan Abu Bakar itu menyusul peringatan Presiden PAS Hadi Awang minggu lalu supaya ahli parti tidak menjadi penebuk kapal untuk menjatuhkan kerajaan pimpinannya. Macam mana kalau bukan ahli yang menebuk kapal, tapi pemimpin yang menebuk kapal? Janganlah rosakkan pula keadaan sebenar. Susulan itu Timbalan Ketua Bersatu Perlis, iaitu Izizam Ibrahim, mengingatkan Adun agar tidak menjadi batu api bagi menghangatkan lagi dakwaan berhubung pergolakan dalaman itu. Beliau turut menyifatkan kenyataan Abu Bakar sebagai pandangan pribadi yang tidak mewakili parti. Apa pula tidak mewakili parti? Dia ini ketua lah. Saya baca balik siapa dia ni. Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Perlis. Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Perlis. Jadi kenyataan daripada Timbalan Pengerusi ini sebenarnya bagi saya bukan satu pandangan yang pribadi, tetapi ini boleh membawa kepada pandangan hampir keseluruhan. Bukan seluruh juga, tapi hampir keseluruhan. Ini Timbalan Pengerusi negeri tau. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, harap-harap mereka tidak berpecah lah. Kalau berpecah, runtuhlah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Abu Bakar mengakui terkejut dengan kenyataan Izizam, iaitu Exco Perlis dan Bendahari Perikatan Nasional Negeri itu, sambil beliau mempersoalkan adakah kenyataannya sebelum ini bersifat maki hamun terhadap PAS. Tak ada. Mungkin dia ahli mesyuarat kerajaan negeri, dia Exco, saya bukan Exco, katanya. Tapi sebagai ketua parti saya kena jaga imej Bersatu.
Nampaknya di dalam Bersatu ada masalah, di PAS dan Bersatu ada masalah. Jadi semua ada masalah, susah lah begini. Baru saja mentadbir pun sudah banyak masalah. Nah, jadi kalau baru negeri pun susah nak takbir, apalagi negara. Seolah-olah katanya, seolah-olah kenyataan tebuk kapal tuju pada Bersatu. Saya pertahankan, yaitu bukan kepada Bersatu Perlis, mungkin kepada PAS sebab ada krisis dalaman katanya. Katanya beliau turut menghormati kenyataan Musidul Ampas, yaitu Hashim Jasin akan menyelesaikan isu dalaman parti itu dalam masa seminggu. Katanya saya minta macam itu sebab nak PN ini elok. Dalam masa sama saya nak perbetulkan parti saya. Saya tidak ada masalah pribadi katanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Tuan Ibrahim Tuan Man tiba-tiba muncul membuat kenyataan yang mengejutkan berkenaan dengan peruntukan. Dulu bukan ego. Sekarang tiba-tiba ada satu kenyataan yang seolah-olah dah sedar, agaknya dah sedar, dah bertaubat, dah sedar dan terus rasa diri itu patut berubah untuk kebaikan rakyat di tempat sendiri. Kerana itu Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, muncul dan berkata, runding atau tidak peruntukan terpulang kepada Ketua Pembangkang, kata PAS. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Takkan pula sekarang tuding menuding. Sekarang tuding kepada Hamzah Zainuddin. Nanti kata Hamzah Zainuddin ambil tindakan pula bersedia untuk berunding dengan kerajaan. Lain pula cerita selepas itu, kata Hamzah Zainuddin dan Bersatu pula macam-macam. Jadi pada pendapat saya, daripada tuding menuding, lebih baiklah masing-masing mengambil muhasabah, masing-masing mengambil keputusan. Saya fikir secara individu lagi bagus lah. Secara individu lebih bagus, seperti mana yang dibuat oleh ahli Parlimen Kuala Kangsar. Dia membuat keputusan secara individu. Ini membuktikan bahawa dia benar-benar mau menjaga rakyat melebihi parti. Dia menjaga rakyat melebihi parti. Tapi kalau parti buat begini, walaupun keadaan itu menyebabkan rakyat susah, kalau tetap ikut juga parti, itu maksudnya kita berjuang untuk parti, bukan untuk rakyat. Jadi apa yang dibuat oleh ahli Parlimen Kuala Kangsar ini pada pendapat saya adalah satu perbuatan yang cukup terhormat kerana dia membelakangi kepentingan pribadinya sehingga dia pun berani untuk mendapat tindakan daripada parti demi untuk menjaga amanah yang sudah diberikan kepadanya, demi untuk memastikan supaya rakyat di Kuala Kangsar dapat terjamin, dapat peruntukan daripada kerajaan. Ini baru tindakan yang betul. Timbalan Presiden PAS berkata, peruntukan sepatutnya diberi terus tanpa rundingan kerana ia bertujuan membantu rakyat di kawasan masing-masing. Itu kata dia. Tapi setiap kerajaan yang memerintah memang begitu selalu. Jadi setiap pemimpin ada gayanya sendiri. Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu supaya peruntukan itu, kerana dia buat begitu sebenarnya tuan-tuan dan puan, bukan untuk dia punya kelebihan, bukan untuk keuntungan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan. Tetapi dia buat itu supaya peruntukan itu disalurkan dengan betul dan supaya adanya peruntukan itu diguna dengan betul. Saluran yang betul. Supaya semuanya tidak ada ketirisan. Semua itu dibuat bukan untuk kepentingan. PAS tiba-tiba menyerahkan pula kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, sama ada mau membuat perundingan sekali lagi berhubung peruntukan kepada wakil rakyat Pembangkang. Jadi saya fikir tak payah tunggu Hamzah Zainuddin. Kalau betul-betul mau membantu rakyat, buatlah seperti ahli Parlimen Kuala Kangsar. Barulah gentleman.
Ini susah juga bila nak membela rakyat, dikata pula kena ugut lah inilah. Tapi orang itu sendiri kata dia tak ada diugut. Yang dia nak buat adalah supaya rakyat di parlimen dia terbela. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekarang, saya fikir apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah satu perkara yang tepat untuk memastikan supaya tidak ada ketirisan dan dapat disalurkan dengan baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Tuan Ibrahim berkata demikian ketika beliau ditanya sama ada pembangkang akan mengatur rundingan sekali lagi bagi memastikan wakil rakyatnya diberi peruntukan oleh Putrajaya. Lepaskanlah ego itu. Saya fikir ego itu harus dilepaskan. Lepaskan ego, tinggalkan ego, lupakan semua untuk rakyat. Jadi selepas itu buat yang terbaik untuk rakyat. Apa pendapat anda? Sila komen. Itu yang terbaik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye.